Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Untuk hari ini saya akan kongsikan kepada anda mengenai topik lulu hawa. Okay, melihat kepada lulu hawa, kita kena kenal dulu apa itu konsep lulu hawa. Okay, tengok daripada perkataan lulu hawa ini, bila kita lihat pada lulu, kita akan terbayangkan satu perkataan macam broken. Broken ni maksudnya macam pecah ataupun terlerai. Jadi maksud lulu hawa ini adalah pemecahan, perebutan ataupun penguraian batuan yang berlaku secara in situ disebabkan oleh ejen-ejen seperti iklim, iaitu hujan, frost, suhu, dan juga disebabkan oleh biotik. Okey, kita kenali, lepas kita dapat tahu apa itu konsep lulu hawa, kita akan pergi kepada jenis lulu hawa yang ada. Okey, sekarang ni untuk dalam lulu hawa dia ada 3 beradik, iaitu lulu hawa fizikal, lulu hawa kimia dan juga biologi. Untuk lebih mudahkan anda semua ingat, kita akan ingat dia sebagai lulu hawa fizik, lulu hawa kimi dan juga lulu hawa biol ataupun biologi. Okey, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, okey, seandainya saya akan katakan macam saya ada sekeping kertas. Okey, bayangkan kertas tu adalah satu batuan. Okay, untuk lulu hawa fizikal, dia berlaku perubahan tu tanpa mengubah kandungan kimia tu. Maksudnya dekat sini, contoh kertas tadi. Bila kertas tadi saya koyakkan ataupun pecahkan kepada beberapa bahagian yang kecil, dia masih lagi mempunyai kandungan kertas. Maksudnya walaupun saiz ataupun keadaan fizikal dia berubah menjadi lebih kecil, tapi maksudnya dia masih lagi kertas. Okay, contoh kalau saya tunjuk, okay, kertas. Bila kita koyakkan dia menjadi lebihan kecil ni, ini masih lagi kertas ataupun kita anggap dia sebagai batu. Okey, ni yang batuan ini dia menjadi kecil tapi dia tak akan mengubah kandungan dia. Tu untuk lulu hawa fizikal. Manakala untuk lulu hawa kimia pula, kertas tadi ni, contoh andaian kertas tadi saya masukkan ke dalam bekas yang berisi air. Larutkan dia, kertas tadi tu akan dalam keadaan fizikal dia menjadi, dia daripada keadaan yang kering, dia akan jadi basah. Ataupun kertas tadi tu saya akan bakarkan dia. Bila kita bakar, dia punya kandungan kimia tu berubah. Maksudnya daripada keadaan yang kertas dia menjadi abu. Tu untuk lulu hawa kimia. Okey, bagi lulu hawa biologi pula, di lulu hawa biologi ni disebabkan oleh macam akar tumbuhan, haiwan ataupun mikroorganisma yang berada dalam tanah tu. Okey, contoh macam kertas tadi, bayang kertas ni batu. Contoh saya bagi kepada tikus ataupun anak. Bila dia gigit, dia akan jadi sepihan-sepihan yang kecil. Okey, jadi daripada situ macam batu juga, bila haiwan tu mengorek tanah ataupun ingin mencari makanan dalam tanah, dia akan korek tanah tu sehingga menyebabkan yang batu-batu di persekitarannya menjadi sepihan yang kecil. Okey, untuk seterusnya kita pergi kepada faktor ataupun ejen yang menyebabkan berlakunya lulu hawa, 3 lulu hawa tadi, iaitu fizikal, kimia dan juga biologi. Okey, untuk yang pertama faktor dia adalah daripada segi batuan. Okey, dalam batuan ni kita boleh kategorikan dia kepada 3, iaitu ada kandungan mineral, water dan juga rengkahan. Untuk kandungan mineral, okey, batuan ini dia mempunyai daya ketahanan yang berbeza antara satu sama lain. Dan batuan yang lebih keras seperti batu granit, dia lebih sukar untuk mengalami lulu hawa berbanding batu kapur yang batu tu lebih lembut. Okey, jadi kalau untuk warna pula, warna ni batuan yang bersifat yang lebih gelap. Maksudnya lebih gelap, dia lebih mudah untuk ditelulu hawa sebab bila warna yang lebih gelap, dia lebih banyak menyerap bahangan matahari. Contohnya macam batuan gapro ataupun olive. Kalau warna yang lebih cerah, dia hanya akan menyimpan sebahagian sahaja haba daripada bahagian matahari tu. Jadi dia akan jadi lebih lambat untuk ditelulu hawa. Contohnya feldspar ataupun kuarza. Ini untuk batuan cerah. Okay, yang seterusnya adalah struktur rengkahan. Di mana dalam batuan ini kita dapat lihat yang adanya struktur rengkahan. Bila struktur rengkahan tu semakin banyak, dia akan lebih mudah untuk ditelulu hawa. Jadi bila adanya rengkahan ni, dia akan lagi mempengaruhi berlakunya lulu hawa dekat batuan tersebut. Okey, untuk yang seterusnya adalah ejen ataupun faktor iklim. Dalam faktor iklim ni kita boleh kaitkan ada 3, iaitu matahari, hujan dan juga frost. Okey, dalam iklim ini, frost dia hanya berlaku pada lulu hawa fizikal.
Di mana untuk matahari, contoh batuan itu dia menerima bahangan matahari. Bila siang, kebiasaannya matahari di kawasan gurun dia mempunyai suhu sehingga 40 Celsius. Jadi bila batuan tu dia menerima bahangan matahari yang melampau ekstrim, dia akan mengembang. Dan bila malam, suhu itu akan menurun secara mendadak sekitar macam kurang daripada 10 Celsius, dia akan mengecut. Bila keadaan ini berlaku dalam jangka masa yang lama, iaitu berulang-ulang, lama-lama batuan tu dia akan jadi kecil lah. Maksudnya dia lama-lama dia akan jadi semakin kecil. Untuk air hujan pun lebih kurang sama. Bila air hujan dia masuk ke dalam contoh rekahan batuan itu. Bila air hujan tu bila siang air dekat rekahan tu akan ada, tapi bila malam dia akan membeku. Maksudnya dia akan berada pada tahap beku yang maksimum tu, dia akan membeku lah. Maksudnya lama-lama dia akan kembang, memberi tekanan pada batuan tu, dan lama-lama dia akan menjadi rekahan tu semakin membesar. Sama juga untuk frost. Frost pun dia kalau macam berlaku dekat kawasan tanah tinggi. Contoh kalau batu ni dia ada rekahan kat tengah ni, bila air masuk dia akan siang air akan masuk, bila malam dia akan membeku. Lama-lama dia akan jadi rekahan dan akan hasilnya macam ni. Maksudnya dan akan ada sepih-sepihan yang batu. Inilah yang dikatakan kalau macam kita panggil dekat batuan yang atas ni, kita akan panggil dia sebagai sepihan yang bersegi. Kalau yang kat bawah ni kita akan panggil dia sebagai talus. Maksudnya sepihan yang kecil yang ada di hujung kaki gunung ni kita akan panggil dia talus. Okay, jadi untuk faktor yang ketiga ataupun ejen yang ketiga ni adalah masa. Di mana masa, contoh batuan yang batuan yang lebih keras macam batu granit tadi, dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk terluluh hawa berbanding batuan granit, sebab dia punya kandungan mineral dia lah. Jadi sini faktor ni masa lebih lama, maksudnya lebih lama untuk terluluh hawa ni lebih kepada batuan keras. Okay, untuk biotik macam saya terangkan sebelum ini pada luluh hawa biologi, kita ada 3, iaitu tumbuhan, kita ada haiwan dan juga mikroorganisma. Di mana untuk tumbuhan sama juga konsep dia. Kalau akar bila membesar dia akan masuk ke dalam rekahan. Jadi lama-lama dia akan memecah atau memberikan tekanan pada batuan itu dan memecahkan batuan yang ada. Yang kedua adalah haiwan. Bila haiwan itu sama, haiwan yang bertindak sebagai haiwan pengorek tanah, lama-lama dia akan bila dia mengorek tanah tu, dia akan memberikan kesan kepada batuan di persekitarannya. Dan juga mikroorganisma macam bakteria. Bila bakteria yang ada pada batuan itu, dia lama-lama dia akan melarutkan kandungan mineral yang ada dan akan memberikan, maksudnya akan mengubah kandungan mineral ataupun bentuk kadar fizikal batuan tersebut. Okay, jadi itu untuk faktor. Jadi saya dah terangkan kepada anda dalam luluh hawa ini kita hanya perlu ingat konsep dia. Macam saya dah sebut, luluh, bila kita sebut pasal luluh, kita akan ingat sesuatu yang broken, macam ni pecah, terlerai. Okay. Itu sama juga macam masuk untuk luluh hawa, iaitu berlakunya pemecahan, penguraian ataupun perebutan batuan yang dilakukan secara in situ disebabkan oleh ejen-ejen ini, iaitu kita ada masa, biotik, iklim dan juga batuan. Dan kita ada 3 adik-beradik iaitu luluh hawa, iaitu luluh hawa fizikal, luluh hawa kimi ataupun kimia dan juga luluh hawa bio ataupun biologi. Okay, jadi itu saja yang saya dapat kongsikan kepada anda untuk video kali ini. Untuk kesan kepada luluh hawa ini, anda boleh tengok pada nota yang akan diselitkan di dalam Smart Geo ini. Okay, jadi itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.